نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام. افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati pengurusi majlis, Ustaz Syahir, Ustaz kita Habib Tahir dan ustaz-ustaz yang lain, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan saya datang di sini hari ini, saya free. Kalau hari-hari yang lain memang saya ada tazkirah sini, tazkirah sana. Maka sebentar tadi saya call kepada Habib, hari ini nak buat majlis di mana? Dia kata di Kak Rustu. Jom kita pergi sekali. Jadi pun saya pun tidak ada hari ini apa-apa di dalam di kat masjid ke atau surau, tidak. Jadi Allah gerakkan hati saya untuk datang ke tempat yang mulia ini. Kebetulan saya orang Arab, bila kita nak cakap bahasa Melayu ni memang tak pandai. Kerana orang Arab ni bila dia cakap bahasa Melayu mesti dia kena makan sambal belacan. Kalau dia tak pandai makan sambal belacan, memang dia tak boleh cakap bahasa Melayu. Bahasa Arab tanya Ustaz Syahir juga. Dia pandai makan nasi mandi. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan yang mulia. Saya sambung tazkirah Ustaz tadi, Ustaz buatkan ringkas saja. Jadi kita sambung sekejap, insya-Allah. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Kalau faham bahasa Arab, kita cakap bahasa Arab lagi senang. Allah telah berikan kepada kita satu anugerah. Allah telah berikan kepada kita satu hadiah. Allah telah berikan kepada kita satu rasul. Allah telah berikan kepada kita satu nabi yang nama dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin. Allah telah berikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan hanya untuk orang yang beriman sahaja, bahkan untuk semesta alam. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah bangkitkan Nabi Muhammad ini untuk menampaikan kepada kita Al-Qur'anul Karim dan ajarkan kepada kita hikmah. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, dan tazkiyah. Apa maksud tazkiyah ini? Tazkiyah ini maknanya kita kena jauhkan daripada sifat madhmumah, sifat yang tidak baik, seperti kibir, seperti hasad, seperti sombong dan sebagainya. Maka ini nama dia sifat-sifat madhmumah. Saya ambil sebagai salah satu sejarah yang jadi di zaman baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau kita berada di zaman kita ini, ada orang yang dia buatkan seperti itu, dia kata, oh ini memang orang tidak pandai. Apabila ada salah seorang Yahudi yang sentiasa dia ganggu Rasulullah, letakkan sampah di pintu rumah baginda sallallahu alaihi wasallam, maka apabila baginda sallallahu alaihi wasallam tengok 3 hari berturut-turut tidak ada sampah di depan rumahnya, dia tanya, di manakah itu orang Yahudi yang sentiasa dia letakkan sampah di sini? Maka ada sahabat yang beritahu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, si fulan bin fulan sekarang sedang sakit di rumahnya. Kita bagaimana di zaman sekarang bila ada orang musuh seperti ini? Kita akan ajak kepada anak kita dan cucu-cucu kita juga, jangan pergi rumah si fulan bin fulan tu. Itu musuh tahu. Tolonglah, kalau kamu nak selamat jangan pergi rumah tu.
Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam ketika dia dengar si fulan bin fulan ini sedang sakit, dia ambil makanan dan dia masuk di rumah orang Yahudi dan terus dia berikan makanan, suapkan orang Yahudi tersebut. Maka seterusnya orang Yahudi itu dia subuk di dalam hatinya, bagaimana saya ganggu orang ini, tiba-tiba dia datang untuk menziarahikan aku. Maka ketika itu Allah hidayahkan orang Yahudi ini untuk masuk di dalam agama Islam kerana akhlak Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di dalam bulan Rabiul Anwar atau Rabiul Awal. Apa yang patut kita kena buat di dalam bulan Rabiul Awal ini? Kalau para habaib menyatakan kita kena banyakkan salawat atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang dalam satu bulan ini jangan kurang daripada 5,000 kali. Tapi orang yang cintai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ini 5,000 kali itu dalam 2 hari sudah siap. Tapi kalau kita ini yang sentiasa memang fokus kepada WhatsApp dan Facebook, mungkin 5,000 kali itu pun sampai 1 bulan pun tak siap baca salawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita memang ada baca salawat, wajib kita kena baca salawat atas baginda sallallahu alaihi wasallam di mana? Dalam salat. Kalau ada salah seorang yang dia tidak bacakan salawat dalam salat itu, maka salawatnya tidak sah. Kerana salat salawat dalam salat itu adalah salah satu rukun daripada rukun salat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ini adalah wajib. Tapi kita nak baca salawat bersendirian. Tak kisah nak baca salawat bersendirian atau beramai-ramai lagi baik. Saya ambil sebagai apa yang terjadi terhadap saya sendiri, bukan orang lain. Kalau saya baca salawat berseorangan itu memang 10 minit. Kalau akun seperti ini 7 minit insya-Allah bolehlah. Selepas 7 minit itu mata kita memang dia tertutup sendiri. Memang tak ada apa-apa pun lagi. Kita dapat lina dalam kelas atau dalam majlis ilmu. Tapi kalau kita bacakan salawat seperti sebentar tadi, adakah ada orang yang dia rasa mengantuk dalam majlis? Tak ada. Suara saya pun tinggi. Saya rasa bila saya jadi imam tarawih di mana saja di kat Malaysia ini, semua orang kata, Ustaz kalau engkau jadi imam, ya Allah saya macam tak berasan kita sudah habis 20 rakaat. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bukan pujian untuk diri saya. Cuma bila kita baca satu majlis atau kita duduk dalam satu majlis yang seumpama ini, baca salawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka kita tak akan rasa mengantuk atau kita rasa macam ada kekurangan. Kita rasa pun ada rahasia di dalam majlis tersebut. Baginda sallallahu alaihi wasallam, Ustaz boleh bagi ya? Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam satu hadis, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salah. Orang yang paling rapat di hari kiamat kepada aku adalah orang yang banyak salawat kepada aku, kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Cuba bayangkan, berapa kali kita dalam satu hari itu baca salawat asingan daripada salat terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan berapa kali kita tengokkan social media yang ada di sini. Saya rasa kita fokus kepada ini lebih banyak daripada salawat atas baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka di sini kita harus kena muhasabah. Harus kita kena muhasabahkan diri kita supaya kita kembali seperti biasa untuk baca salawat ke atas baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi orang yang cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam kena banyakkan salawat atas baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya ambil salah satu kisah yang meriwayatkan kisah itu seorang yang masih lagi hidup, bukan dia sudah meninggal. Bekas mufti Kedah, Syekh Badruddin. Ada satu hari saya duduk sama dia dalam satu majlis.
Maka dia sampaikan cerita ini kepada orang yang ada dalam majlis tersebut. Dia kata, ketika saya ada majlis memang setiap malam Ahad di rumah aku di Kedah, tiba-tiba telah datang kepada aku salah seorang makcik bersama anaknya. Anaknya itu dia sudah buat appointment di mana? Di hospital. Dia ada tumbuhan di mana? Di kepalanya, dan dia ada sakit. Dia sudah buat tarikh untuk nak pergi ke hospital tersebut. Tiba-tiba dia datang jumpa sama Syekh Badruddin ini. Maka Syekh Badruddin ini dia bagi salawat. Dan dia kata, amalkan salawat ini, mudah-mudahan dengan keberkatan salawat ini, mudah-mudahan Allah akan sembuhkan anak kamu. Sebelum dia pergi ke hospital tersebut, dia buat macam mana? Dia jumpa sama Syekh dulu, baru dia pergi ke hospital. Apabila dia datang ke hospital itu, mereka cek adakah ada tumbuhan itu balik? Tak ada, sudah habis. Kerana mereka adalah buatkan amalan ini, yaitu salawat atas baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tapi kena ada yakin di dalam hati. Kalau aku bacakan salawat ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selesaikan masalah aku dalam rumah tangga. Kalau aku bacakan salawat ini, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selesaikan masalah yang ada di dalam kerja. Kalau aku bacakan salawat ini, mudah-mudahan Allah murahkan rezeki aku. Kalau aku bacakan salawat ini, mudah-mudahan Allah sembuhkan aku daripada sakit dan sebagainya. Kita kena ada yakin. Dan ini adalah ibadah yang bila kita bacakan salawat ini, walaupun kita nak menunjuk kepada orang yang lain, Allah terimakannya. Kalau ibadah-ibadah yang lain, tidak. Cuma bila kita salawat atas baginda sallallahu alaihi wasallam, suara sedap, memang kita nak menunjuk kepada orang lain. Inilah ibadah yang Allah terima, walaupun ada sifat ujub atau sifat menunjuk kepada orang lain. Tetapi kalau ibadah-ibadah yang lain, Allah tidak terima. Adimis salata ala al-habibi Muhammadi faqabuluha hatman bighairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa as-salata ala al-habib Muhammadi. Sentiasa kita kena lidah kita basah dengan zikir dan salawat atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa kita kena ingatkan baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ulama menyatakan salawat daripada Allah rahmah yang ada di dalam suratul Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ulama menyatakan salawat daripada Allah rahmat, salawat daripada malaikah istighfar. Tapi salawat daripada kita ini doa. Allahumma salli ala Muhammad. Apabila kita bacakan salawat ini, Rasulullah tak dapat kedudukan yang tinggi daripada salawat kita, tidak. Orang yang dapat dapat pahala atau kedudukan yang tinggi, orang yang baca salawat sahaja. Baginda sallallahu alaihi wasallam sudah ada di tahap yang tinggi sekali. Cuma bila kita dapat bacakan salawat, kita yang dapatkan kedudukan yang tinggi, kita hapuskan dosa dan sebagainya dengan salawat atas baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya ambilkan kisah yang terakhir ini tentang bulan kelahiran baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seorang pakcik baginda sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Lahab. Saya ini orang Bangladesh boleh. Cakap Bangladesh boleh insya-Allah. Cakap Indon pun boleh. Cakap Melayu sikitlah. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab ini ketika Siti Thuwaibah telah datang terhadap Abu Lahab dan dia beritahu kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, Siti Aminah telah melahirkan seorang anak putra. Terus Abu Lahab dia sebutkan kepada Siti Thuwaibah, engkau sudah jadi bebas, tak jadi hamba aku lagi, kamu sudah jadi merdeka. Maka bila baginda sallallahu alaihi wasallam jadi rasul, jadi nabi, siapa yang jadi musuh kepada baginda sallallahu alaihi wasallam? Abu Lahab dan istrinya Hammalatul Hatab. Allah turunkan salah satu surah di dalam Al-Quranil Karim, Tabbat yada Abi Lahabin wa tab.
Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Al-Abbas radhiyallahu anhu ketika Abu Lahab telah meninggal, sudah meninggal, dia mimpi Abu Lahab dalam keadaan tidur dan dia tanya kepada Abu Lahab, "Wahai Abu Lahab, bagaimana keadaan kamu di alam akhirat sana?" Maka Abu Lahab itu dia beritahu kepada Sayyidina Al-Abbas, "Aku memang di dalam api neraka, cuma Allah ringankan kepada aku azab setiap hari Isnin, dan keluar ada yang menyatakan air daripada ibu jarinya, ada yang menyatakan susu daripada ibu jarinya setiap hari Isnin untuk Abu Lahab itu dapat minum." Ini sebagai orang kafir dia dapatkan seperti ini. Walaupun dia sebagai orang kafir, dia pun dapat ringan azab setiap hari Isnin kerana dia gembira dengan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita sebagai umat Islam? Bagaimana kita sebagai umat Islam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda di dalam satu hadis, "Wa syauqah, aku rindu kepada ahbabi. Aku rindu kepada kekasihku." Maka sahabat tanya, "Bukankah kami kekasih kamu ya Rasulullah?" Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Rasulullah, "Bukankah kami kekasihmu ya Rasulullah?" Dia kata, "Tidak. Kamu ashabi. Tetapi kekasih aku ini yang datang selepas aku wafat, dan mereka beriman kepada aku, mereka tidak nampak wajah aku. Mereka beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam." Maknanya kita lah. Tapi bagaimana keadaan kita di zaman yang sukar ini? Adakah kita fokus kepada Facebook dan WhatsApp lebih baik daripada bacaan salawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam? Adakah kita amal dengan sunnat-sunnat baginda sallallahu alaihi wasallam sekadar yang kita mampu? Memang sunnat baginda sallallahu alaihi wasallam itu terlalu banyak. Kita buatkan sekadar yang kita mampu daripada sunnat baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salah seorang sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, bila hari kiamat terjadi? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam jawab, "Madza a'dadta laha?" Apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat sebenarnya? Saya bukan orang yang banyak harta nak infak fi sabilillah. Saya bukan banyak silaturrahim. Saya bukan orang yang banyak salat. Tetapi ya Rasulullah, saya ada satu benda ya Rasulullah. Aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apakah jawaban baginda sallallahu alaihi wasallam? Mudah-mudahan kamu akan berhimpun di hari kiamat nanti bersama yang kamu cintai. Maknanya bersama baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya datang di sini hanya sebagai tetamu, bukan sebagai berceramah. Tapi hari ini sudah telanjak juga. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan kita amalkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazak kepada Fadil Dr. Ahmad Yamani, hafizahullah taala wa ra'ah. Mudah-mudahan insya-Allah dia cas kembali insya-Allah, tambahkan kembali semangat kita untuk sentiasa kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Sebelum kita dengar daripada Habib Tahir, kita dengar dulu qasidah tentang silsilah nasab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan disampaikan oleh Fadil Azmi insya-Allah. Falyatafadhal mashkur. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح ومحمد عربي ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح ومحمد عربي ومحمد عربي. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن حكيم
بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضار بن كنانة بن خزيمة بن مدرك بن إلياس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان رحمهم الله. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح ومحمد عربي ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح ومحمد عربي ومحمد عربي. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناب بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضار بن كنانة بن خزيمة بن مدرك بن إلياس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان رحمهم الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله وسلم عليه. Ini mempersilakan Fadil Dr. Habib Tahir Al-Hadal falyatafaddal mashkura wa min Allahi ma'jura. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مسلمين المسلمات حاضرين الحاضرات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الحاضرون جميعا، في مقدمتهم الدكتور الشيخ أحمد اليمني والأستاذ مشتاق والأستاذ شهير وجميع كمبلان قصيدة dan جميع حاضرين dan حاضرات. terima kasih semua على حضوركم مولد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله نواصل درسنا الأسبوعي في فوائد دروس ومقتطفات وعبر من سورة الكهف. وصلنا في هذا الدرس إلى القصة الأخيرة وهي قصة يأجوج ومأجوج. قصة يأجوج ومأجوج. قصة يأجوج ومأجوج ذكرت في موضعين من القرآن الكريم فقط. دو تنبت في القرآن دو آيات سهجة. آية في سورة الكهف آية 94 قالوا يا ذو القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. الموضع الثاني في سورة الأنبياء آية 96 حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسل.